Okey, seperti dijanjikan ini adalah update di set penonton di antara Loh Can You dan Lizzy Jia. Memang sengit perlawanan ni tahu. Dia mengejar mata seorang demi seorang dan ini Lizzy Jia berkelebihan. Satu demi satu. Satu demi satu. Ya. Tak, ini teruja. I'm very excited. Dia macam seorang-seorang lah asyik kejar mata betul, kan. okey. Lepas tu ini Akbar please commentate. Thank you. Okey, baik. Ini adalah merupakan mata penentuan untuk Lizzy Jia. Dalam misinya untuk mara ke peringkat separuh, kita perhatikan bagaimana satu aksi yang cukup menarik. Kawalan gelanggang itu baik daripada Lizzy Jia. Sebab ulasan sikit dan satu smash. Belum. Tetapi dapat diselamatkan oleh lawannya Can You dari Singapura. Dan sekali lagi, itu dia mata kemenangan untuk Lizzy Jia. 22-20 pendudukan Loh Can You Loh Can You. Untuk dia mara ke peringkat separuh akhir badminton terbuka Indonesia. Goodbye Can You. Bye Can You. Okey, kita bersama teruslah dengan rakan setugas Shakira Zulkifli yang memang dia macam paparazzi lah, asyik tengok je perlawanan yang berlangsung di terbuka Indonesia. Ya Allah, Shakira Zulkifli, perlawanan antara Lizzy Jia dengan Can You tadi memang betul-betul menggigit jari, tapi last Lizzy Jia berjaya mengatasi Can You, tapi boleh dikatakan struggle jugalah kan, sebab memang sengit sangat, especially set penentuan. Pendapat Kira, boleh dia mara ke final? Okey, Ed, sebenarnya bukan perlawanan yang membabitkan Zija je, tapi Suwi dan juga Aaron pun memang saya rasa saya boleh sakit jantung lah hari ni. Okey, Ed, bagi pandangan saya lebih prefer lah Lizzy Jia bertemu dengan Victor Axelsen sebab kita tengok dia punya lah dah quarter dan akan pergi ke semi. Nak ke final, laluan tu memang tak ada yang mudah. Betul. So, saya prefer Zija bertemu dengan Victor Axelsen. Walaupun kalau based on rekod pertemuan dalam 6 perlawanan tu berpihak kepada Axelsen dengan 4 kemenangan dan 2 kemenangan kepada Zija. Kerana saya ataupun orang di luar sana pasti mahu melihat, kita belum dapat lagi melihat aksi antara mereka sejak Zija bergelar pemain profesional. Dan pertemuan terakhir mereka adalah pada Oktober pada tahun 2000, pada tahun lalu di mana Axelsen menang ke atas Zija selepas Zija tewaskan pemain Denmark itu di seluruh England untuk bergelar juara. Dan memang sebenarnya berdepan pemain nombor 1 dunia itu memang lebih mencabar berbanding Zija bertemu dengan Anthony Ginting. Itu home ground. Kerana kalau kita lihat Axelsen, sebab Anthony Ginting lawan sendiri. Yes. Yeah. Betul. Kalau kita lihat pun Axelsen ketika ini berada dalam prestasi terbaiknya walaupun dia tidak bermain di home ground. Dan dia telah mempunyai 3 gelaran juara pada musim ini di seluruh England, kejohanan Eropah dan juga Masters Indonesia. Axelsen juga selalu, kalau kita nak bandingkan Axelsen dengan Ginting ni, Axelsen selalu menang mudah ke atas Ginting dalam aksi straight set dengan dibezakan jurang mata yang banyak, apatah lagi dalam 2 pertemuan mereka pada tahun ini. Axelsen menang 21-15 dan 21-15 di Masters Indonesia, 21-4 dan 21-9 di seluruh England pada Mac lalu. Tapi jika Zija mampu tewaskan Axelsen, at least kita Axelsen baru saja menjuarai Masters Indonesia. So saya fikir peluang cerah lah untuk Zija di final. Kalau dia berjaya menewaskan Axelsen di separuh akhir, at least kita dah tak ada yang pemain pilihan terbaik. Kerana dalam draw di bahagian lain, pemain bukan pilihan je yang tinggal seperti Jun Peng dari China, Chiu Yu wakil Hong Kong, Rasmus dari Denmark, kecuali Pranoy je lah yang dari India mungkin akan menjadikan sedikit kesukaran kepada Zija. Tapi betul lah, sebab saya rasa bagi separuh akhir untuk persoalan lelaki esok, Zija, perlawanan Zija tu boleh dianggap final. Sebab semua pemain pilihan dalam kelompok tu. Kan? Okey, ini satu lagi perlawanan heart attack ni sebenarnya. Kemenangan Aaron dan juga Woik tadi, memang betul-betul sengit juga di set penentuan. Kali terakhir kan Malaysia berjaya nobat juara adalah 2008 di terbuka Indonesia. Adakah Aaron dan juga Woik mampu go all the way ke final pada Ahad? Shakira Zulkifli.
Okey Ed, saya boleh katakan Aaron dan Wee menghadapi laluan yang agak sukar lah macam saya katakan tadi. Sekarang ni tiada laluan yang mudah. Yalah kita tahu pasangan pertama negara ni masih lagi dalam progres untuk mencari kembali rentak dan momentum terbaik mereka sejak seluruh England pada Mac lalu lepas Wee positif COVID-19. Dan mereka juga mara ke separuh akhir dalam perlawanan tadi selepas memanfaatkan peluang. Salah seorang dari gandingan Indonesia itu mengalami kecederaan di bahagian lutut kiri ketika Indonesia tu mendahului 20-18, hampir menang Hanya satu mata saja lagi untuk wakil Indonesia. Sebenarnya wakil Indonesia tu adalah juara Asia juga. Dia orang menang pada Mei lalu untuk mereka menempas slot ke separuh akhir. Mungkin jika kecederaan itu tidak berlaku kepada Yeremia, mungkin keputusan yang berbezalah dalam aksi tadi. Cuma apa yang menarik perhatian saya, kita boleh lihat ada peningkatan pada Aaron dan juga Wujik. Kerana sebelum ini Aaron dan Wujik tewas straight set kepada Pramudia dan juga Yeremia di kejohanan badminton Asia bulan lalu. Kini mereka berjaya memberi saingan yang sengit kepada mereka, mengheret lawan dalam aksi penentuan. Tapi cabaran getir ataupun lebih mudah mungkin menanti Aaron dan juga WIA sama ada dia akan bertemu Fajar Alfian dan Rian Adrianto di ranking ke-6 ataupun wakil China Yu Chen dan juga Xuan Yi di ranking ke-75 pada separuh akhir. Perlawanan itu akan berlangsung sebentar lagi. Shakira, awak macam ada kuasa macam boleh baca saya punya pemikiran. Itu memang soalan next saya. Fajar Alfian dan juga Rian, dia orang memang home ground juga, home ground advantage kan? Ataupun lawan China tadi, Liu Yuchen dan Au Xuan Yi menanti di semis. Adakah sejarah pertemuan memihak kepada pasangan Malaysia antara dua-dua pasangan ni? Ed pun macam boleh baca fikiran saya. Saya jangkakan pasangan negara mungkin akan berdepan dengan wakil tuan rumah Indonesia, Fajar dan juga Rian, kerana kita dapat lihat ketika ini mereka berada di tahap prestasi terbaik mereka selepas menjuarai terbuka Swiss, Masters Indonesia dan keputusan di kejohanan lain pun mereka raih keputusan yang memberangsangkan sama ada di tempat kedua ataupun di tempat ketiga. Tetapi belum tentu lagi macam saya katakan tadi mereka Fajar dan Rian akan membuat perhitungan menentang gandingan dari China itu sebentar lagi. Boleh jadi juga kalau akan ada upset, Aaron Wee akan berdepan wakil China itu di separuh akhir. Kalau based on rekod pertemuan Aaron dan juga Wee dan Fajar Rian, kelebihan kita lihat berpihak kepada wakil negara dengan 3 kemenangan daripada 5 pertemuan. Tetapi dengan konsistensi pasangan Indonesia itu yang dipamerkan pada musim ini, 2 kemenangan mereka ke atas Aaron dan Wee, kedua-duanya dalam pertemuan pada tahun 2022. Dan kali terakhir Aaron dan juga Wee menang ke atas mereka pada tahun 2019 lalu, which is quite lama. Kalau pemenang piala Olimpik Tokyo tu berdepan pasangan dari China tu, peluang saya rasa peluang lebih cerah lah untuk mereka memburu slot ke pentas final. Tapi saya fikir yalah untuk wakil Indonesia tu dia pun dah menjuarai Masters Indonesia. Pasti dia memburu sekali lagi gelaran juara di tempat sendiri. Kalau Ed tengok pun dekat TV kan, Stadium Istora Jakarta tu memang penuh dengan fans Indonesia. Memang best. Lepas tu Rian dengan Fajar ni pun sekarang memang tengah peak kan. Itu yang macam bahaya. Memang penantian penantian pula separuh akhir nanti untuk men's singles dengan men's doubles memang sukar, tapi diharapkan mereka akan harungi dengan cemerlang untuk menempah tempat ke final. Terima kasih Kira. Betul tu. Thank you.